mendapat layanan baik termasuk makan dan minum selama dia diculik. Demikian kenyataan yang dikongsikan oleh ejen kosmetik yang telah diculik dan dilarikan ke Thailand oleh sekumpulan lelaki dipercayai berkaitan dengan kegiatan dadah. Pada 29 September 2022 lalu, ejen kosmetik Ros Nazira Muhammad Naim, 36 tahun, yang telah diculik dan dilarikan ke Thailand oleh sekumpulan lelaki di kediamannya di Kampung Semak Jal Wakaf Baru pada 13 September akhirnya telah berjaya diselamatkan dan dibawa pulang ke tanah air. Ianya merupakan usaha yang telah dijalankan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM, khususnya Polis Kelantan dengan bantuan dari Polis Thailand tanpa melibatkan wang tebusan. Isnin lalu bertarikh 3 Oktober, ejen kosmetik Ros Nazira telah selamat bertemu dengan ahli keluarganya pada sekitar jam 2.50 petang. Ketibaan Ros Nazira diiringi oleh pihak berkuasa dan Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun ke rumah mertuanya di Kampung Kelocor dekat Kota Baru. Menurut Ketua Polis Kelantan, Ros Nazira berada dalam keadaan baik dan selamat. Hanya ada sedikit tekanan emosi, namun dia masih boleh bercakap dengan keadaan baik ketika dia diserahkan kepada ahli keluarganya setelah hampir 3 minggu diculik. Dalam kenyataan lain, Ros Nazira turut berkongsi pengalamannya semasa dia diculik. Perkongsian tersebut dikongsi ketika menerima kunjungan dari Ahli Parlimen Tumpat, Datuk Sheikh Abdullah Mat Nawi pada 4 Oktober lalu. Menurut ejen kosmetik itu, ada beberapa orang saksi berada di sekitar kawasan tebing Sungai Golok pada hari kejadian dia diculik dan dibawa untuk menaiki bot. Namun dia beranggapan mereka tidak mengetahui apa sebenarnya berlaku ketika itu atau mungkin mereka yang melihatnya tidak ingin masuk campur kerana bimbang atas sebab keselamatan. Tambahnya lagi, dia kemudian telah dibawa menaiki sebuah kereta setelah menyeberangi Sungai Golok dan terus menuju ke suatu tempat dengan menempuh perjalanan yang sangat lama. Dia yang ketika itu masih tidak tahu arah destinasi sebenar ke mana dia dibawa, akhirnya sampai ke sebuah rumah yang terletak di Laos. Sepanjang perjalanan dari Thailand sehingga memasuki Laos, mereka menempuh banyak sekatan jalan raya dan hatinya sentiasa berdoa agar mereka ditahan di mana-mana lokasi, tetapi tidak berlaku sehinggalah mereka tiba di destinasi berkenaan. Sepanjang berada di bawah tahanan, setiap hari dia menangis dan bertanya bila dia akan dikembalikan kepada keluarganya kerana dia difahamkan kumpulan yang menculiknya itu tidak meminta wang tebusan. Dia juga tidak mengetahui apa sebenarnya motif kumpulan penculik itu. Sepanjang ditahan, Ros Nazira berkata dia menerima layanan baik daripada kumpulan individu yang menculiknya, termasuk menjaga makan dan minumnya. Namun dalam masa yang sama, Ros Nazira tetap berasa bimbang jika dia diapa-apakan. Setiap kali dia bertanya bila akan dihantar pulang, kumpulan terbabit memberi jaminan akan berbuat demikian sambil memintanya bersabar dan memberi mereka tempoh antara 3 minggu hingga sebulan kerana keadaan masih panas disebabkan berita mengenai penculikannya tersebar luas. Menurut Ros Nazira lagi, mereka menaiki kereta dan menuju ke Bangkok. Kemudian mereka telah ditahan oleh pihak Immigration Thailand sebelum anggotanya perasan wajahnya yang telah tersebar di merata tempat berhubung kes penculikan dan menyebabkan kesemua mereka ditahan, manakala Ros Nazira telah dibawa ke depot tahanan Immigration. Tidak lama kemudian dia dibawa ke Kedutaan Malaysia di Thailand dan dapat berhubung dengan keluarganya di Malaysia. Setelah itu, proses membawanya pulang ke tanah air segera dibuat. Setiap hari ketika dalam tahanan, saya sentiasa berdoa agar segera dikembalikan kepada keluarga dan Alhamdulillah doa saya dimakbulkan. Demikian menurut Ros Nazira dengan keadaan tenang. Menurut Ketua Polis Negara pula, seramai 7 lelaki warga tempatan ditahan di Kelantan, Selangor dan Kuala Lumpur bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 3-1 Akta Culik 1961. Polis juga turut merampas sebuah kejuaraan yang digunakan suspek untuk melarikan mangsa pada kejadian 13 September lalu. Pihak polis sebagai berkata akan memberikan khidmat kaunseling terhadap keluarga mangsa dan juga mangsa bagi menghilangkan trauma akibat kes yang menimpa keluarga tersebut. Manakala siasatan terhadap 4 suspek yang ditahan reman sebelum ini masih dijalankan. Buat masa ini, pihak polis menyarankan agar orang ramai atau mana-mana pihak dapat memberi ruang terhadap keluarga ini selain terdapat notis agar pihak media tidak mengganggu mereka sekeluarga buat masa terdekat.
Manakala melalui tinjauan di kediaman rumah mangsa pula, tidak kelihatan kenderaan keluar masuk dan pintu pagar kawasan rumah terbabit masih ditutup. Dalam pada itu, Ketua Polis Kelantan turut menasihati orang ramai untuk menjadikan kejadian itu sebagai pengajaran agar tidak terlibat dalam mana-mana kumpulan pengedaran dadah.